Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mubadarati ila al-khairati wa hathun min tawajjuhin li khairin ala al-ikhbari alaih bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab pada menyatakan bersegera mengerjakan amal yang baik, menggalakkan menuju ke arah yang baik dan berhadap ke atasnya dengan bersungguh, dengan tidak ada ragu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ayat ini termasuk dalam 10 ayat pilihan dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ini memberi makna yang sangat besar, menggalakkan kita mengerjakan amal yang baik secara berlomba-lomba. Tak jadi salah kita berebut mengerjakan kebajikan, tak jadi salah. Dengan kita tidak menghina sahabat-sahabat kita yang tak boleh buat macam kita, tak jadi salah. Kan kita buat lebih kan nanti orang marah pula. Jangan peduli kalau orang marah, jangan peduli apa. Dalam bab ni tak jadi salah. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu, bersegeralah kamu, jangan lambat-lambat, kepada keampunan bertuhan kamu dan syurga yang luasnya segala langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk dalam 10 ayat yang pilihan dalam surah Al-Imran. Ayat yang menyuruh kita bersegera beristighfar kalau kita buat dosa. Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang beristighfar, yang minta ampun setelah dia berdosa. Walaupun buat apa kali istighfar itu, berapa kali dosa yang kita buat, kita istighfar dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, dengan niat nak bertaubat, sungguh-sungguh, bukan kecek. Tiba-tiba jatuh ke maksiat pula, istighfar pula. Kerana disebut di dalam hadis qudsi, Tuhan berfirman, hamba-Ku mengerjakan dosa, lalu dia beristighfar, dia bertaubat. Hamba-Ku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, lalu ampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba hamba-Ku buat pula dosa, Tuhan kata. Dia buat pula dosa. Lepas tu dia bertaubat pula. Dia kenal dia ada Tuhan yang menerima taubat dia, yang mengampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Kemudian hamba-Ku buat dosa pula, Tuhan kata. Kemudian dia bertaubat. Dia kenal dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Wahai hamba-Ku, buatlah, beristighfarlah, aku mengampunkan dosa. Bertaubatlah wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Menunjukkan bahawa Tuhan membuka pintu taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik dari arah barat. Tuhan ampunkan dosa. Dan bersegera untuk mengerjakan amal yang soleh, kerana percaya kepada Allah dan percaya kepada syurga yang luasnya langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan janji pada kita, kita percaya pada janji Tuhan, muliakan janji Tuhan. Ada orang tu kalau nak ke syurga, dia kata martabat tak tinggi. Tinggi martabat dia sebab tak takut kena neraka. Tinggi lebih pada Nabi benar. Jangan sampai gitulah, jangan sampai terlajuk. Sebab ada ni hak tasawuf tinggi pada lalu ni. Jangan main-main. Kita kena ikut pada Quran, ikut pada hadis-hadis Nabi SAW. Di sinilah semua ilmu-ilmu Islam kena rujuk pada Quran dan rujuk pada hadis-hadis Nabi SAW. Wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadisnya, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang soleh sebelum tibanya bencana seperti kepingan-kepingan malam yang terlalu gelap. Seseorang lelaki berpagi-pagi dalam keadaan beriman, berpetang dalam keadaan kafir. Berpetang dalam keadaan beriman, berpagi dalam keadaan kafir. Menjual agama dengan barang-barang dunia, dengan dunia yang murah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini menyuruh kita mengerjakan amal segera-segera. Jangan tangguh-tangguh. Lagi masa kita hidup ni buat amal sebelum kita mati. Ataupun kita umur panjang. Walaupun umur panjang, buat amal juga. Kerana akan tiba masa dunia dilanda oleh bencana. Bencana bala dalam perkara agama. Bukan banjir, bukan gempa bumi. Tidak. Bencana dalam perkara agama. Iaitulah orang menjual murah dalam perkara agama. Agama dijual dengan murah. Sehingga kita jadi keliru. Di mana seseorang itu waktu pagi molek-molek ada Islam. Waktu pagi Islam. Beriman. Semayang. Pergi Mekah. Buat umrah. Nampak juru. Balik petang jadi kafir. Jadi kafir balik petang. Balik matam. Ada orang yang belah malam, belah petangnya Islam. Beriman, nampak pergi sedik, bangun pagi jadi kafir lah tu. Mengapa? Kerana menjual agama dengan harga yang murah. Bencana yang akan kita hadapi di akhir zaman. Dan kita tengok sendiri bagaimana orang tu tengok kuat agama, warung, tiba-tiba hukum hudud zalim. Dia kata hukum hudud zalim, kafir lah. Kat tangan orang curi zalim. Malang tengok sarah agama. Sarah agama, kuatnya Islam, balik pagi riba halal. Jadi halal riba ni. Kafir jadi kafir. Ini dia. Sebabnya kerana menjual agama dengan harga yang murah. Ini akan berlaku di akhir zaman. Kita tengoklah. Ada dot learning. Ke learning dah ni. Berlaku sekarang ni. Bencana yang sangat mengelirukan kita dalam perkara agama. Tiba-tiba keluar daripada agama dengan cara yang mudah. Ini berlaku. Oleh kerana itu, kita kena buat amal, kita mengaji, pegang dengan agama sungguh-sungguh, selamatkan diri daripada bencana banjir yang merosakkan fikiran. Hadis yang kedua. An Abi Sarwa'ata Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqab an-nasi ila ba'd hujari nisa'ihi fabazi'a an-nasu min sur'atihi faqaraja 'alaihim فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر qata'a dhahabin aw fiddatin. Maksudnya
dari Abi Sarwa'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu an. Katanya, kata Uqbah, aku bersemayang di belakang Nabi SAW di Madinah, semayang asar. Maka setelah dia memberi salam, dia bangun dengan segera, sehingga melangkah tengkok-tengkok orang ramai. Dalam keadaan dia kembali ke rumah isteri-isterinya, salah seorang isteri-isterinya, menyebabkan orang ramai berasa tercengang kerana kegopohannya. Setelah dia kembali semula kepada mereka dan melihat mereka dalam keadaan tercengang kerana gopohnya, dia bersabda, aku teringat kepingan emas ataupun perak yang ada di sisi kami, lalu aku tidak senang tertangguh dan aku suruh supaya dibahagikannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengikut riwayat yang lain, aku tertinggal di rumah kepingan emas ataupun perak daripada sedekah, aku tidak senang menangguhkannya. Hadis ini menunjukkan bagaimana segeranya Nabi SAW untuk membuat kebajikan. Sehingga tengah semayang dia teringat, Nabi pun ada teringat juga tengah semayang pun. Adakah kita lebih khusyuk pada Nabi? Kita lebih khusyuk pada Nabi? Tak boleh lawan Nabi, dia khusyuk. Tengah semayang Nabi teringat ada barang simpan di rumah. Kita pun biasalah, hak lupa-lupa tu tengah semayang aja nak ingatnya. Biasalah. Tapi ingat hak tak pakar. Ingat benda ada pakar, benda hak pelawak. Kita ni, Nabi tidak. Ingat benda yang baik. Menunjukkan bahawa teringat pada perkara kebajikan tengah semayang tidak mencacatkan khusyuk semayang. Bahkan dia beri pahala. Barang siapa yang berazam nak buat baik, dia beri pahala. Bila dia buat, dia beri 10 kali ganda. Di sini menunjukkan Nabi teringat tengah semayang. Teringat emas orang beri hadiah ke Nabi, ataupun perak yang diberi hadiah pada Nabi. Tak disebut emas ataupun perak, barang berharga. Nabi simpan di rumah. Tak teringat nak bagi-bagikan pada orang ramai, nak sedekah. Teringat tengah semayang. Sebaik saja beri salam, tak ada wirid. Tak ada wirid, terus pikir bangun, lakah pada sahabat yang sembahyang di belakangnya. Sehingga sahabat tercengang pasal apa? Nak buang air ke, nak kecing dah ke? Apa tak tahu apa. Adapun ada apa-apa hal, kemudian Nabi balik semula. Nabi beritahu, aku tengah sembahyang tadi teringat ada barang yang disimpan di rumah. Aku takut tak teringat pula nak buat kebajikan dengan barang itu. Menunjukkan bahawa segeralah berbuat amal yang soleh, sama ada kepada Allah ataupun kepada manusia, yang menjadi kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. Dari Jabir radhiyallahu an, katanya telah berkata seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud, apa pandangan engkau sekiranya saya dibunuh mati dalam perang ini? Di mana saya? Sabdanya, di dalam syurga. Lalu dia melempar buah-buah kema yang ada di dalam tangannya. Kemudian dia berperang sehingga dia mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana sahabat yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat, percaya pada hari akhirat, bahawa syurga ada sungguh. Syurga tu ada sungguh. Percaya sungguh syurga tu ada. Sehingga dibuktikan, degah nak masuk syurga bila dia pergi perang Uhud.
dengan Nabi, belum pada perang, ketika berhadap dengan musuh. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau saya mati dibunuh dalam perang ni, saya pergi ke mana? Nabi kata, dalam syurga lah. Dalam syurga lah. Bila Nabi kata begitu, dia lepor buah kerma yang ada di tangan dia, terus dia masuk seorang diri dalam musuh. Masuk seorang diri dalam musuh, menyebabkan dia mati syahid di medan perang Uhud. Ini menunjukkan bagaimana orang yang bersegera menentang musuh dengan cara yang diatur, menggerunkan musuh, menakutkan musuh yang diizin oleh Nabi SAW, masuk syurga. Ni tak masuk dalam bunuh diri. Bunuh diri bab lain. Bunuh diri ini biasanya orang yang berlaku perkara yang menyusahkan dalam dunia, lebih baik mati, kata dia. Kan dia nak tinggal benda susah dalam dunia, berbaik mati bunuh diri. Itu tak betul. Ini tak percaya pada syurga yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, untuk menggerunkan musuh, untuk membinasakan musuh, bukan untuk membinasakan Islam dan merosakkan Islam. Itu kena ingat. Ada membinasakan Islam, merosakkan Islam. Itu tak boleh. Membinasakan musuh, menggerunkan musuh. Sebagaimana pergi serang Yahudi di Palestin. Itu tak apa. Ini pergi serang kedutaan. Itu tak boleh. Merosakkan Islam. Sedangkan Nabi kata, diplomat tidak boleh dibunuh. Ini ada dalam hadis. Utusan musuh tidak boleh dibunuh. Di mana duta-duta diplomat adalah utusan-utusan musuh. Ini tak boleh. Ini ada hukum fiqh ni. Tak kira hukum fiqh. Kemudian pergi bung tepat pelancong-pelancong, melibatkan orang puang, melibatkan orang tua, melibatkan macam-macam. Orang Islam ada dalam tu ada juga. Itu tak boleh. Itu salah. Salah. Macam di Palestin tu, bunuh Yahudi, tu tak apa. Bunuh musuh-musuh Islam. Di mana saja musuh-musuh Islam. Sasarannya ialah musuh. Bukan sasarannya orang awam. Orang awam tak boleh. Kerana ada hadis-hadis yang melarang kita membunuh orang tua, membunuh kanak-kanak, membunuh padri-padri tak boleh bunuh. Ada hadis melarang membunuh padri-padri. Kerana padri-padri ini tidak terlibat dengan peperangan. Membunuh sami-sami tak boleh. Tak boleh itu. Ini ada larangan dalam hadis. Jadi kena tengok hukum. Sebagaimana semayang kita kena ngaji kitab, berjihad pun kena ngaji kitab juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat daripada bab yang kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina wa la tumhil hatta idha balagat al-hulqum qulta li fulan kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya datang seorang lelaki di kalangan sahabat kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang lebih besar pahala? Sabdanya, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sihat, engkau sayang kepada benda yang nak disedekah itu, engkau bimbang menjadi fakir dan bercita-cita untuk jadi kaya. Jangan engkau tangguh sehingga sampai nyawa ke halqam. Lalu engkau berkata, nak beri pada sianu bagian, nak beri pada sianu bagian, dan akan dapat pada sianu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW, bertanya ke Nabi, Wahai Rasulullah,
Sedekah mana yang lebih besar pahala? Sedekah yang paling besar pahala. Nabi kata yang paling besar pahala, engkau sedekah dalam keadaan engkau segar molek-molek nak ke benda. Benda yang ada padamu tu sayang. Mu bimbang, kalau beri, hilanglah benda tu. Mu mengharapkan jadi kaya. Hati rasa bimbang. Kalau beri sedekah, rasa rugi, kurang harta. Ini perasaan yang ada dalam hati. Bila ada perasaan ini, jangan tangguh, kata Nabi. Jangan tangguh sehingga nyawa sampai ke halkom. Kalau dah nyawa sampai ke halkom, tak dia nak buat apa. Mu duduk arak nak beri ke orang ni, beri ke orang ni, beri ke orang ni, boleh ke orang ni. Pahala tak dapat padamu. Itu sedekah yang paling besar fadilatnya. Dalam keadaan hati kita bimbang, takut susah. Bukan bermakna kita tak jaga kepada keluarga kita, jaga juga. Tapi perangai manusia ni dalam jaga pada keluarga tu, bimbang. Takut jadi apa-apa dengan sebab tolong orang dan seumpamanya. Ini merupakan hasutan-hasutan syaitan. Quran menyebut, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kamu. Tiap-tiap orang dijanji oleh syaitan dalam hati dia. Kalau belanjakan harta ni, jadi kurang harta. Kalau pergi Mekah, kurang harta, tak boleh apa. Macam-macam. Ini adalah hasutan syaitan. Ujian-ujian ini menjadikan fadilah yang besar kalau kita berjaya lawan. Hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha? Fabasatu aydiyahum. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi? Fa ahjama al-qawmu. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه فطلق به هام المشركين رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah mengambil sebilah pedang pada hari peperangan Uhud. Hari peperangan Uhud, peperangan yang menguji orang Islam. Lalu dia bersabda, siapa yang mahu mengambil pedang ini daripadaku? Lalu mereka berlomba-lomba menghulurkan tangan untuk mengambil pedang itu. Tiap-tiap orang datang berebut. Bila Nabi tunjuk pedang, siapa dia nak pedang ni? Nak dapat berkat pedang yang Nabi beri. Maka sahabat berlomba datang. Tiap-tiap orang berkata, saya. Lalu Nabi bersabda, siapa yang boleh mengambilnya dengan menunaikan haknya? Bukan ambil saja. Ambil kena tunaikan hak dia dengan betul. Menyebabkan mereka berundur. Kanja belaka. Bila Nabi kata, siapa yang dapat menunaikan haknya dengan betul, terkanja belaka. Tak jadi, takut. Ini bukan sembarangan. Pedang ni mesti digunakan untuk berperang. Lalu Abu Dujanah radhiyallahu an, seorang sahabat nama Abu Dujanah radhiyallahu an, bersabda, saya mengambilnya dengan menunaikan haknya. Saya nak, kata dia, biar saya tunaikan hak. Lalu dia mengambilnya dan dia telah menetak dan memecahkan kepala orang-orang musyrikin dalam peperangan itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana disuruh berebut, berlomba-lomba untuk menunaikan kebajikan. Di sini menunjukkan bila Nabi tunjuk pedang, siapa dia nak pedang ni, sahabat-sahabat berlomba nak pedang hak Nabi tunjuk. Lalu Nabi kata, bukan ambil saja, kena tunai hak dia, baru kanja belaka pula. Takut. Lalu seorang sahabat nama Abu Dujanah kata, saya yang boleh tunaikan hak dia. Lalu Abu Dujanah pergi dan ambil pedang.
Mengikut riwayat dalam sirah, selepas dia ambil pedang tu, dia berjalan bergaya pula. Jalan bergaya. Nabi kata, kalau tidak kena perang, tak boleh berjalan begini. Nabi kata. Tunjuk nyompong pula. Tapi kerana ni di medan perang, tak apalah. Tak apalah. Tunjuk gagah. Tunjuk dia ambil pedang. Nabi kata, tak apa. Ini kerana perang. Dan memang Abu Dujanah menunaikan tanggungjawab. Sehingga dia menentang musuh-musuh dalam perang Uhud. Perang Uhud. Dan banyak musuh yang cedera kepalanya ditetak oleh Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-6. An Zubair bin Adi qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj faqala asbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Dari Az-Zubair bin Adi katanya, kami datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengadu kepadanya apa yang kami terima daripada Hajjaj. Hajjaj seorang pemimpin yang sangat zalim di zaman kerajaan Bani Umayyah, zaman sahabat-sahabat masa hidup. Lalu Anas berkata, bersabarlah kamu. Sesungguhnya tidak datang kepada kamu satu zaman, malaikat yang kemudian daripadanya lebih jahat, lebih buruk daripadanya lagi. Sehingga kamu bertemu Tuhan kamu. Aku telah mendengar daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama menghadapi zaman zalim. Zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang panglima perang dan gubernur pemerintah yang ditugaskan oleh Abdul Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah, kerana nak meneguhkan kerajaan dia, maka dia menentang pemberontak yang lawan dia. Maka ramailah ulama-ulama yang dibunuh. Bukan saja rakyat, ulama-ulama dibunuhnya. Di antaranya ulama tabi'in. Ulama yang guru pada sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Di antaranya sahabat Nabi dibunuh. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dibunuhnya. Kerana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma melawan dia dan tidak menyerah kalah. Tidak menyerah kalah sehingga dia menyerang Mekah. Menyerang Mekah. Mekah di bawah Abdullah bin Zubair. Mekah diserang, Abdullah bin Zubair melawan Hajjaj dan bala tenteranya. Pada masa itu ibu dia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha masih hidup lagi. Abdullah bin Zubair tanya mak dia macam mana. Pengikut-pengikut dah lari dah, takut ke Hajjaj. Lalu mak dia kata, kalau mu nak dunia ikut dia, kalau mu nak akhirat lawan dia. Abdullah bin Zubair melawan sehingga dia mati berperang dengan bala tentera Hajjaj. Lalu dibawa ibu dia, Hajjaj suruh bawa ibu dia bertemu dengan Hajjaj. Lalu ibu dia Asma bin Abu Bakar mengatakan, aku dengar Nabi telah bersabda, akan zahir di kalangan Bani Thaqif seorang kafir, seorang zalim. Yang kafir Mukhtar bin Abi Ubaid, yang zalimmu, dia kata, yang zalimmu. Menunjukkan sahabat-sahabat Nabi ini berani menentang pemimpin yang zalim di zaman dia. Di antaranya ialah yang disebut dalam hadis ialah Anas bin Malik yang kita baca riwayat ni. Hajjaj panggil Anas bin Malik, tanya dia, mana molek kuda aku dengan kuda Nabi.
Orang jahat. Nabi Malik kata, tahi air kecil kuda Nabi lebih baik pada kudamu. Dia jawab. Kerana tahi air kecil kuda Nabi ini keluar dengan berkat. Kudamu nak tunjuk kau. Kata Hajat, kalau mu ni dak sahabat Nabi, aku bunuh dah. Dia kata, mu tak boleh bunuh aku kalau Allah Ta'ala tak izin. Dan Hajat tak jadi bunuh dia. Dalam dia jahat tu, banyak juga orang berani lawan dia. Dia beritakan satu riwayat, dia ni hafal Quran. Hafal Quran, jadi pemimpin zalim. Pelik tu. Jangan buat pelik lah kalau zaman ni ada orang hafal Quran lawan Islam. Yang buat pelik. Ini Hajat. Kemudian, dia minta cari dhaif untuk makan, teman dia makan. Lalu dia bawa seorang badui. Seorang badui. Askar dia bawa seorang badui untuk teman dia makan. Orang badui ni beri salam. Assalamualaikum. Beri salam. Anta Hajat, mu ke Hajat. Panggil nama tu. Tak panggil tuan gubernur tu apa. Mu Hajat. Ya Hajat. Pasal apa panggil aku? Aku nak ajak mu jadi tetamu aku pada hari ini. Makan. Badui ni kata, aku jadi tetamu orang lebih besar padamu lagi. Aku tak mau makan. Kerana aku jadi tetamu orang yang lebih besar padamu. Dia kata, siapa lebih besar padamu? Pada aku. Allah Ta'ala, dia kata. Orang Badui kata, Allah Ta'ala. Pasal apa? Aku puasa hari ini. Hari ini aku puasa. Aku nak buka, aku jadi tetamu Allah Ta'ala. Lalu Hajat berkata, tidakkah Nabi kata, aftir sum yauman wa aftir. Mu puasa hari ini. Hari yang sangat panas. Hari ini panas, mu puasa juga. Puasa sunat je. Badui itu kata, aku puasa untuk hari yang lebih panas pada hari ini lagi. Iaitu hari kiamat. Hajat tanya, tidakkah Nabi bersabda, sum yauman, aftir yauman. Nabi kata, buka sehari, puasa sehari. Sunat kan, hari ini buka dulu. Esok puasa lah. Badui itu kata, wah Hajat, mu boleh jamin tak aku hidup esok? Mu boleh jamin ke aku boleh hidup esok? Mu boleh jamin lebih pada Tuhan aku boleh hidup esok? Lalu Hajat melepaskan dia. Jadi oleh kerana dia ni terlalu zalim sangat, maka orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Macam manalah zalim sangat ni. Bunuh orang, kacau. Lalu Anas kata kena sabar. Tuhan jadikan kita sabar. Kita tak tahu boleh jadi hak diam pada dia ni jahat pada dia lagi. Sabarlah dulu. Ini dalam suasana pemerintahan orang Islam yang zalim, kita kena sabar menghadapi mereka. Berbeza dengan orang kafir yang menakluk kita. Itu kita kena berperang. Ini hadis ini bermaksud supaya kita bersabar menghadapi ujian. Hadis yang ketujuh, wallahu a'lam.